Kau cubalah bodek, mana tahu dia boleh turunkan ilmunya dekat kau, katanya sambil anak matanya melilau seakan mencari sesuatu. Saya tertanya-tanya, kenapa patung anjing tu tidak dikeluarkan? Sedangkan rumah dah kosong 2 bulan. Tiada siapa di rumah kecuali kami bertiga. Tapi anak selalu cakap ada nampak kakak dan tunjuk tempat di mana kakak tu berada. Hey guys, welcome to the show. Untuk podcast kali ini saya bersama dengan Rashid. Halo. Kita orang sekarang berada di dalam kereta dan kita orang park betul-betul dekat taman untuk menceritakan kisah-kisah seram yang terdapat di media sosial. Betul-betul. So Rashid akan menceritakan kisah yang pertama. Mari kita dengarkan. Okay guys, cerita ni saya dapat dari utusan Malaysia oleh Roshina Anwar Yuk. Cerita ni adalah kisah yang baru yang ditulis pada 12 Februari 2023. Oh, baru lagi. Okay, cerita ni bertajuk Siapa di Dapur Itu. Dengarkan. Salam sejahtera kepada semua pembaca budiman. Dalam keluaran kali ini, aku ingin berkongsi sebuah kisah seram terjadi kepadaku kira-kira 20 tahun yang lalu. Kisah ini berlaku di kampung kelahiranku yang terletak di salah sebuah daerah di Johor Bahru. Johor? Dekat Johor? Ketika itu, aku berusia 18 tahun dan baru saja selesai menduduki peperiksaan SPM. Sementara menunggu keputusan peperiksaan, aku membantu ayah memotong sawit di kebun. Kiranya lepas jugalah duit belanja harian, dan jika dapat lebih, aku simpan untuk persediaan jika diterima masuk ke pusat pengajian tinggi nanti. Kebiasaannya setiap malam aku akan bermalam di rumah nenek yang terletak kira-kira 500 meter dari rumah keluarga. Sejak Datuk meninggal dunia 5 bulan lalu, nenek tinggal seorang diri. Jadi bila dah habis sekolah, ayah minta aku temankan nenek. Katanya risau juga tengok nenek tinggal seorang diri. Sekurang-kurangnya bila aku ada, adalah juga dia peneman. Usia nenek hampir 90 tahun. Namun kudratnya masih kuat dan mampu membuat pelbagai kerja rumah. Aku tak tahulah apa ilmu yang nenek pakai. Sepanjang masa sentiasa cergas. Kau kena risik-risik dan tanya dengan nenek kau tu. Dia mesti ada pakai sebarang ilmu. Cuba kau tengok dia, mana pernah jatuh sakit. Kau cubalah bodek, mana tahu dia boleh turunkan ilmunya dekat kau, kata Abang Murad, salah seorang pekerja di kebun ayah. Aku hanya tersengih dan menganggap gurauannya itu sekadar kata-kata kosong. Tetapi bab nenek tidak pernah jatuh sakit, memang aku setuju. Setahu aku, memang dia sihat sepanjang masa. Jika sakit pun sekadar demam biasa, dan sehari dua selepas tu pasti sembuh. Setiap malam seperti sebelumnya, aku akan menonton TV sehingga larut malam. Nenek pula awal lagi dah masuk tidur. Lagipun dia memang tak minat menonton TV. Kalau dahulu ketika arwah Datuk masih ada, hanya Datuk yang duduk terpacak seorang diri di kaca TV. Nenek pula sibuk di dapur, dan selepas selesai urusannya, dia terus masuk tidur.
Sedang asyik leka menonton, tiba-tiba telingaku menangkap bunyi kuat dari arah dapur. Bunyi seperti pinggan jatuh berderai di lantai. Aku lekas bangun sambil melangkah turun ke dapur. Sebaik lampu terbuka, jelas kelihatan sepihan kaca bertaburan di lantai. Mataku liar pandang sekeliling mencari puncanya. Tak mungkin tikus atau kucing, kerana semua pinggan mangkuk terletak kemas pada rak. Aku garu kepala yang tidak gatal. Kau buat apa di dapur ni, Amri? Tak tidur lagi ke? Tersirap darahku seketika. Lantas ku toleh ke pintu dapur yang sedikit terbuka ketika itu. Terus aku urut dada. Fuh, nenek rupanya. Saya ingatkan siapa tadi, kataku sambil menghela nafas lega. Dah malam, pergi tidur. Tak elok berjaga lewat malam, katanya lagi sambil mengambil penyapu di tepi dinding. Dah, pergi tidur, biar nenek bersihkan, sambungnya sambil terbongkok-bongkok mengutip sepihan kaca di lantai. Sesekali nampak rambut putihnya yang dipenuhi uban. Niatku untuk membantunya tidak kesampaian apabila dia bersungguh-sungguh melarangku. Aku tersengih sambil melangkah meniti anak tangga menuju ke atas. Sempat juga aku jeling ke arahnya, walaupun sosoknya sudah nampak uzur dan dimama usia, namun keduratnya masih kuat dan gagah. Aku sambung baring di atas sofa di anjung rumah sambil menonton TV. Entah kenapa malam tu aku rasa segar berbanding malam sebelumnya. Aku toleh jam di dinding, sudah hampir pukul 12.30 malam. Sesekali aku menguap sambil menukar siaran melalui alat kawalan jauh yang ada di genggaman. Kau tak tidur lagi, Amri? Dah lewat ni, esok kan nak tolong ayah di kebun. Sapa suara berhampiranku. Serta-merta aku menoleh, nampak kepala nenek menjengah keluar dari arah pintu bilik. Sekali lagi aku urut dada. Kejap lagi, Nek. Saya nak habiskan cerita Hindustan ni dulu. Nanti saya masuklah tidur, kataku sambil tersengih. Nenek hanya menggelengkan kepala. Nampak dia keluar dari bilik sambil mengikat kemas kain batik yang dipakainya ketika itu. Nenek nak ke mana tu? Tanyaku lagi keheranan. Nenek berhenti melangkah sambil berpaling ke arah aku. Lah, kau tak dengar ke bunyi apa yang pecah di dapur tu? Itulah kau, buka TV kuat sangat, semua benda yang jadi pun tak dengar, sambung nenek sambil merenggus perlahan. Aku terdiam. Dalam hati berasa pelik. Agaknya dah nyanyuk nenek ni, bisikku dalam hati. Baru tadi aku jumpa di dapur dan disibuk kemaskan kaca yang berselerak di lantai. Boleh pula ditanya aku pasal bunyi benda pecah. Aku kerutkan dahi dan mula memikirkan sesuatu. Sedang otak likat berfikir, tiba-tiba aku lihat nenek melangkah naik dan menuju ke arah aku. Nenek, ni dah nyanyuk agaknya. Tadi tu kan bunyi pinggan pecah. Masa saya turun tadi, nenek sibuk suruh saya naik sebab nenek nak bersihkan. Dan ni nenek tanya saya pula bunyi apa. Ke nenek ngigau? Kataku panjang lebar. Nenek terdiam mendengar penjelasanku. Serta-merta raut wajah bertukar gelisah, seakan ada sesuatu yang tidak kena ketika itu. Dah, pergi tidur, dah malam ni, katanya sambil anak matanya melilau seakan mencari sesuatu. Aku yang tidak mahu memanjangkan cerita
Terus aku dengan permintaannya lantas tutup TV dan masuk ke bilik. Namun kulihat nenek masih tercegat di anjung rumah. Sebaik merebahkan badan di katil, aku mula memikirkan sesuatu. Perkara yang terus bermain di fikiranku ketika itu. Memang aku rasa ada sesuatu pelik berlaku ketika itu. Jika difikirkan semula, apa yang berlaku tadi memang nampak tidak masuk akal. Aku cuba memikirkan kronologinya. Sebaik saja aku naik ke atas menyambung menonton TV tadi, aku tidak nampak pun nenek melangkah masuk ke bilik, sedangkan tangga naik ke atas betul-betul berada di hadapanku. Mustahil jika aku tidak perasan kelibatnya. Satu perkara lagi, bagaimana pula nenek boleh muncul dari bilik dan bertanya kepadaku tentang bunyi dan apa yang berlaku dapur, jika tadinya di dapur itu adalah dia. Meremang banget. Berada di situ, tak mungkin dia lupa atau tak ingat. Sedangkan setahu aku, nenek belum nyanyuk lagi. Dan kenapa pula sebaik nenek naik ke atas, aku tidak lihat wajahnya seperti orang gelisah, seperti ada yang tidak kena. Namun aku tidak dapat mencari jawapannya. Tetapi aku tahu ada sesuatu rahsia yang mungkin aku tidak tahu. Malam tu aku tidak mampu melelapkan mata sehingga ke pagi. Entah kenapa telingaku mendengar pelbagai bunyi aneh dari sekitar rumah. Seakan suara nenek sedang berbual dengan seseorang. Aku kecut perut. Sampai ke pagi aku berselubung dalam selimut. Tiba-tiba aku terfikir, perlukah aku bermalam lagi di rumah nenek untuk malam esok dan malam seterusnya. Sekian daripada saya, Rashid Zainal, menceritakan tentang kisah-kisah yang terjadi daripada page Utusan Malaysia. Menarik. Macam mana? Aku rasa kalau ikut apa yang aku baca ni, aku rasa nenek dia ni macam ada bela saka. Yes, betul. Sebab yelah, dia pun cakap usia nenek dia ni dah 90 tahun, tapi kudrat dia tu masih kuat dan susah nak jatuh sakit. Aku faham, kadang-kadang benda macam ni pun kita pernah dengar daripada orang-orang, macam orang-orang tua kan. Dia cakap orang-orang dulu memang selalu ada benda-benda macam ni, tapi diorang guna untuk diorang bekerja. Yelah, dulu kan kerja kan teruk. Pagi-pagi nak ke sawah, Kerja-kerja yang berat. nak ke apa, nori getah. Kerja berat lah orang kata kan. So memang tak dinafikan, memang kalau orang dulu memang ada benda-benda belaan-belaan saka seperti ni. Faham? Dan benda ni lah akan membantu diorang untuk buat kerja-kerja rumah harian diorang tu. So itulah. Tapi disebabkan dia bela saka tu, itulah yang membuatkan dia macam mengganggu ahli-ahli keluarga dia. Keturunan dia kan. Betul? Yelah, orang dulu dia tak tahulah. Saya pun tak tahu nak cakap berfikiran diorang macam mana. Tapi diorang hanya fikir nak besarkan anak-anak, nak hidup, bagi makan, bagi cukup pakai. Asalkan diorang Hasillah mendapat makan minum semua kan. Betul. So diorang pun mungkin lah tak tahulah nak cakap. So diorang gunalah benda tu untuk gunakan diorang supaya diorang boleh bekerja lebih keras. baik. Okey, Itu saja. itu saja. Terima kasih, dan kita akan dengarkan kisah yang seterusnya dan akan dibaca oleh Saya. Syafiq Kwan. Alright guys, saya akan membacakan perkongsian artikel daripada M-Star. Artikel ini ditulis oleh Iwan Shu Aswad Shuaib yang bertajuk Suami Isteri Pelari Malam.
tak tahan kongsi rumah sewa dengan penunggu. Kenyataan lanjut daripada pencerita, dia berceritakan kepada M-Star. Wanita bernama Arina Yasmin Hassan berkata, kejadian tersebut berlaku pada waktu pagi di rumah sewa lamanya di Kajang, Selangor. Menurutnya, rakaman tersebut dibuat ketika dia sedang sada hamil 8 bulan anak kedua pada tahun lalu ketika mahu berpindah keluar dari rumah sewa tersebut. Kenyataannya, saya dan suami serta seorang anak lelaki masa tu baru berusia 1,5 tahun baru je pindah ke rumah sewa tu di sebuah apartmen lama di Kajang. Tapi kami hanya bertahan tinggal selama 2 bulan je sebelum bertindak keluar dari rumah tu dan tinggal sementara di rumah kakak di Sebenyi. Katanya ketika dihubungi M-Star. Pertama kali menjejakkan kaki meninjau di rumah sewa itu, sebelum menghuninya sudah membuatkan Arina yang berusia 28 tahun berasa tidak sedap hati. Siapa yang tidak terkejut apabila sewaktu tinjauan ke rumah kosong di tingkat 1 itu, tiba-tiba terlihat sebuah patung anjing besar diletakkan di atas kabinet di salah sebuah bilik. Saya tertanya-tanya, kenapa patung anjing itu tidak dikeluarkan sedangkan rumah dah kosong 2 bulan sebelum kami berpindah masuk. Kami tidak bertanya lanjut tentang patung anjing itu demi menghormati tuan rumah, tapi meminta tuan rumah membawanya keluar. Sebenarnya sebelum berpindah masuk lagi, saya dah tak sedar hati untuk tinggal di rumah itu. Tapi suami kata rumah dekat dengan tempat kerja suami di Putrajaya. Kami pun baru nak hidup, berkeluarga dengan kos rumah sewa yang rendah, iaitu sebanyak RM600 sebulan, kata Arina yang berasal dari Paya Lepas, Pulau Pinang. Mengenai rumah sewa dengan 3 bilik tidur itu, pada awalnya tiada kejadian pelik yang berlaku sehinggalah anaknya sering didatangi seorang menyerupai wanita. Tiada siapa di rumah kecuali kami bertiga, tapi anak selalu cakap ada nampak kakak dan tunjuk tempat di mana kakak tu berada. Saya juga terdengar pintu grill rumah diketuk pukul 3 pagi, tapi tiada siapa pun di luar masa suami pergi periksa. Siapa ketuk pintu pukul 3 pagi? Katanya yang merupakan suri rumah. Selain itu, Arina berkata, sebelum ini dia juga pernah mendengar bunyi daripada kereta permainan anaknya yang terletak di bilik hujung. Lino, 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 Lino. Sehinggalah pada suatu tengah hari, masa tu suami tiada di rumah, cuma hanya saya dan anak. Saya terdengar pintu bilik belakang tertutup sendiri. Saya pun masuk bilik tu dan nampak permainan tu bergerak dan berbunyi sendiri. Saya menangis dan menggigil. Saya ke suami dan minta tolong kakak ambil saya dan anak bawa ke rumah dia. Sebelum ni pun kakak pernah cerita datang ke rumah saya suatu malam. Dia rasa ada hembusan angin yang kuat ketika buka almari di bilik tetamu di bilik tengah, tapi tak ada siapa ketika itu. Kami ambil keputusan berpindah keluar kerana saya sadar hamil dan mahu keadaan lebih selesa untuk berpantang. Katanya yang kini ibu kepada 2 cahaya mata sambil menambah kereta mainan itu ditinggalkan di rumah sewa tersebut ketika berpindah keluar. Suami Arina, Muhammad Safar Ramli berkata, isterinya sebelum ini sering meluahkan tentang kejadian aneh di rumah sewa itu, tetapi dia tidak mempercayainya. Pada hari isteri saya dah tak tahan tu sebab takut sangat, saya ambil isteri di rumah kakaknya dan pulang ke rumah di sebelah petang. Saya kemudian pergi tanggalkan bateri daripada mainan tu. Saya anggap mungkin ada masalah wiring sebab saya mulanya tak percaya apa yang berlaku, katanya yang merupakan pejabat awam berusia 28 tahun. Safwan yang berasal dari Alustar
Kedah berkata, malam yang sama selepas pukul 10 malam, ketika mereka berada di ruang tamu, tiba-tiba terdengar bunyi kereta mainan dari bilik belakang. Nino, Nino. Safwan berkata pintu bilik belakang tertutup. Saya cuba positif, mungkin jiran sebelah rumah atau bunyi mesin motor. Tapi saya terkejut apabila nampak bakul kosong yang digunakan untuk menyimpan mainan tiba-tiba bergerak sendiri. Daripada ruang tamu, saya boleh lihat. Saya pun baca ayat kursi dan surah-surah Al-Quran. Makin kuat saya baca, bakul tu bergerak ke kiri dan ke kanan. Bunyi kereta mainan pun makin kuat. Malam itu juga kami berpindah keluar dan tinggal di rumah kakak ipar. Masa tu barulah saya percaya apa yang diluahkan isteri. Kami berpindah ke Semenyih dan Alhamdulillah sejak itu sampai sekarang tiada lagi gangguan atau kejadian aneh. Bila diimbaskan kembali, saya meremang menyaksikan kejadian itu sendiri dan sekarang bercerita pun masih meremang, katanya. Itu saja perkongsian daripada M-Star. So itu sajalah perkongsiannya. So apa pandangan kau tentang cerita ni? Woi, seram. Rumah ni memang seram lah. Rumah sewa ke apa kan. Apa yang aku dengar daripada cerita ni, dia adalah dia pindah baru ke rumah tu sebab dekat dengan tempat kerja suami dia. Betul. Tapi kita semua tahu rumah kita sendiri pun kalau tinggal lebih pada 3 hari ada penghuni duduk. So Sebab tu lah kena rajin tu lah. So kita bila orang tu pindah situ, mungkin yelah rumah sewa dah lama dan tak ada siapa-siapa duduk sebelum ni kan. Sebab dia masuk, sebab tu lah kita kena, orang kata kena bersihkan rumah tu. Baca Yasin. Bersihkan bukan sekadar sapu sampah, bersihkan tu orang kata buat doa selamat kadang-kadang kan, untuk supaya orang kata apa, kita bagi tahu dengan benda tu kita nak duduk dekat situ, bagi tahu dia. So mungkin itu ke tempat dia sebelum ni, kita tak tahu kan. So benda-benda macam tu lah. Tapi adakah kira kita menghalau? Kita bukan menghalau, kita tak halau dia. Kita bagi tahu dekat situ yang kita nak duduk dekat situ. So mungkin boleh kita bagi tahu dia untuk supaya dia boleh cari tempat lain ke. Itu bukan halau secara kasar, kita bagi tahu. So mungkin dia boleh dia kacau benda-benda macam tu. Mungkin dia bukan kacau, dia bukan nak takutkan ke. Mungkin sebab itu memang tempat dia. Oh, dia nampak macam ada mainan, dia pun main je lah. Mungkin lah, kita tak tahu alam sebalik dia macam mana kan. Ataupun dia nak bagi tahu yang dia ada kat situ. Mungkin Mungkin jangan buat yang. So yang macam tadi cerita budak kecil nampak. Budak kecil ni memang kita tahu dia orang ni memang boleh nampak benda-benda macam ni masa kecil. So itu memang kita kena hati-hati lah kalau kita ada dengan budak kecil ke ya, kena jaga dia, tengok dia. Okay. Tu menarik cerita tadi tu. Boleh tahan gak cakap ni lah. Seram. Tapi itu saja untuk episod kali ni. Betul. Kalau korang nak dengar lagi episod-episod yang akan datang, tak pun korang kalau ada kisah-kisah korang ke, korang boleh komen kat bawah. Kita akan ceritakan balik dan bagi orang-orang dengar. Dan kita orang pun nak tahu juga korang punya pengalaman tu macam mana. Macam kita orang baca ni daripada putusan, daripada M-Star, pengalaman-pengalaman orang yang terjadi. So kita orang cuma ceritakan balik dekat korang semua lah. kita orang pun boleh baca lah korang punya cerita kisah-kisah seram sendiri. Kalau ada korang tulis je kat bawah, nanti kita orang baca, InsyaAllah. Baik, itu saja untuk episod kali ni. Kita jumpa di episod yang akan datang. Betul ni? See you guys. See you. Rashid Zaidan. Bye.